PCB makan gaji, dia expect dia tak kena bayar sebab dia dah tahu ada refund. Kes refund ni pula suka untuk saya kongsi dengan rakan pendengar di IKIM sekalian. Refund kat lembaga hasil ni kita bayar 30 hari selepas e-filing dilaporkan. Maksudnya bermula 1 Mac, betul. 1 Mac kita mula. Contohlah macam Tuan Lu nak lapor hari ni 22 kan, dia jumpa saya. Hari ni 22 Mac baru dia nak lapor. So 22 Mac ni 30 hari kemudian lah dari tarikh submission. Baru kita bayar refund sebenarnya. Dapat duit raya. Dapat duit raya. Bolehlah sempat raya. Tapi bila dapat awal, maksudnya kita punya staff bekerja bagus lah. Dia main kat lembaga hasil. Tapi contohlah tuan-tuan dapat lewat sikit daripada kawan-kawan lain. Tapi masih dalam tempoh 30 hari. Kita harap rakan pendengar faham. Selagi belum 30 hari, tak perlulah hantar email kat kita ke, kejar kita ke, call kita ke. Saya faham duit tu memang ada tuan-tuan sebab dah lapor kan. So 30 hari kalau dah tak dapat selepas 30 hari baru cari kita. Itu prosedur yang betul lah. Sebab kita dekat dalam musim cukai ni banyak sangat individu yang nak cari kita, banyak isu lain. So kalau tuan-tuan yang dah lapor nak cari pasal refund je. So banyak orang lain yang baru nak lapor borang tu tak sempat nak jumpa kita. So tak sempat nak call kita. So saya harap rakan-rakan pendengar sekalian yang dah isi borang tapi tak dapat refund, tunggu selepas 30 hari. 30 hari tu 30 hari bekerja tau. Tak termasuk satu ahad. So mesti 30 hari bekerja. So selepas 30 hari bekerja tak dapat, boleh call kita. Boleh email kita. Pada waktu tu kita sentiasa akan respon. Pada waktu tu ikut je tips dan steps dari tu, insyaAllah kalau dah semua tu diikuti, you are on the right track. InsyaAllah. Dan SDNM sentiasa akan membantu kita untuk memudahkan urusan percukaian kita. Dan sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi yang kita kena nak tanya Cik Nasir. InsyaAllah cukupi. Kita cuba dapatkan perkembangan. Minggu depan. Ada. Kita cuba. Saya tengok lagi. Saya rasa ada 3 jadual dekat IKIM. Saya tak tahu tarikhnya. Baik, insyaAllah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga. Selamat berpuasa. Ya, selamat puasa juga pada pembayar cukai di Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih atas semua tanggungjawab yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian kita untuk segmen bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan kita dah sampai ke penghujung mana pagi. Terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan kami. Mohon maaf sebarang kekurangan, kita jumpa lagi besok lah. InsyaAllah. Syafiq Saleh teruskan tugasan Aspirasi 10.1. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Temu Bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Strategi mempercepatkan pemulihan ekonomi negara menjadi antara isu yang dibangkitkan pada mesyuarat Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat dalam laman rasmi Parlimen, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional PN Pago, bertanyakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung strategi dan langkah yang bakal diambil pihak kerajaan untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi negara, khususnya bagi memenuhi keperluan kumpulan rentan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana pada sesi soal jawab lisan. Turut menarik perhatian soalan Zulkifli Ismail, Perikatan Nasional PN Jasin yang meminta Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyatakan sejauh manakah pihak kementerian bersetuju menguatkuasakan Akta Bahasa Kebangsaan di institusi pengajian tinggi, terutama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berharap Persatuan Pandu Puteri Malaysia akan terus berkembang bagi memulihkan anggota serta pemimpin mudanya memperoleh pelbagai ilmu dan kemahiran. Ketika menyampaikan ucapan alu-aluan semasa lawatan negara Presiden Singapura Halimah Yacob ke Wisma Pandu Puteri di Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga berharap kerjasama antara Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan Pandu Puteri Singapura akan terus diperkukuh dan menjalin ikatan yang berkekalan. Kementerian Sumber Manusia bersedia memikul tanggungjawab untuk mengenali dan menstruktur semula program berkaitan pendidikan serta latihan teknikal dan vocational TVET di negara ini. Jurusurur Menteri Bertanggungjawab V. Sivakuma berkata langkah berkenaan selaras dengan matlamat agar program itu dapat dijenamakan semua sekaligus berupaya mengangkat imej TVET pada masa depan. Sivakuma mengulas kenyataan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Sheikh Hamidi berhubung cadangan meletakkan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di bawah Kementerian Sumber Manusia. Akhir sekali, Arab Saudi di mana terletaknya dua kota suci umat Islam iaitu Mekah dan Madinah semalam memutuskan bahawa hari pertama bulan Ramadan akan bermula esok. Menurut agensi berita Saudi, pihak berkuasa negara itu mengarahkan penduduk agar melihat anak bulan semalam bagi menandakan permulaan bulan Ramadan. Bagaimanapun ia tidak kelihatan. Sementara itu, negara jirannya Qatar turut mengumumkan bahawa hari pertama Ramadan bermula esok, sama seperti di wilayah Palestin. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Titisan embun tersusun, berangkai emas bertitik, jalanan gundah gulana menghemburkan hujan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza dari Studio Met Malaysia bersama untuk menyampaikan info berkenaan monsun Timur Laut. Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh telah bermula pada November dan berterusan sehingga Mac. Kita akan merasa cuaca yang lebih lembap semasa November hingga Januari, terutamanya di negeri-negeri Timur Semenanjung, Laut Sabah dan juga Barat Sarawak. Met Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan. Pada masa tengkujuh, kawasan tekanan rendah dan vortex wujud di rantau negara. Pada masa yang sama, terdapat sistem udara bertekanan tinggi di Siberia. Luruan monsun berlaku apabila angin sejuk dari Siberia bertembung dengan luruan angin timuran dari Pasifik bergerak ke arah rantau negara. Disebabkan itu, hujan lebat, angin kencang serta ombak besar berlaku khususnya di pantai timur Semenanjung dan ini berpotensi mengakibatkan kejadian banjir di kawasan rendah dan berisiko. Diminta orang ramai untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca. Maklumat dan juga amaran terkini boleh diperolehi melalui www.met.gov.my dan juga media sosial Met Malaysia. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca dan rakan Met bagi maklumat terkini dan juga sahih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jaga diri. Kapsul Masa. Pada 3 September dalam tahun 2012, cawangan Baitul Mal di UTC Pudu Sentral Kuala Lumpur telah dibuka selaras dengan hasrat pihak kerajaan memberikan kemudahan setempat atau one-stop center kepada masyarakat sekitar. Penubuhan cawangan ini merupakan usaha proaktif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAWIP, bagi memudahkan orang ramai, khususnya golongan asnaf, untuk berurusan dengan Baitul Mal MAWIP. Melalui kaunter yang dibuka, orang ramai akan lebih mudah untuk mengetahui perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Baitul Mal MAWIP, khususnya mengenai skim-skim bantuan zakat yang disediakan kepada umat Islam yang memerlukan. Sebanyak 25 skim bantuan daripada 28 skim bantuan Baitul Mal MAWIP ditawarkan di UTC Pudu Sentral.
Selain daripada UTC Pudu Central, Kuala Lumpur ini, terdapat 3 lokasi cawangan Baitul Mal Mawib, iaitu di Masjid Saidina Uthman bin Affan Bangsa, Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan dan Kompleks E Putrajaya. Sesungguhnya, pembukaan Baitul Mal UTC ini membolehkan maklumat mengenai perkhidmatan Baitul Mal Mawib disebarluaskan dengan lebih cepat dan mudah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq kembali buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1 bagi edisi hari ini, hari Rabu 22 Mac 2023 bersamaan 29 Sya'ban 1444 Hijriah. Selamat pagi kepada anda. Moga hari ini ada lagi yang boleh kita nak teruskan buat baik, sebab kita nak sama-sama berjihad ke arah kebaikan ini, adanya itqan, adanya istiqamah untuk teruskan apa sahaja jalan-jalan kebaikan. Okey, dan nak terima kasih kepada DJ Warna Pagi, Luke dan juga Pia yang teman-temankan anda tadi. Saya teruskan lagi untuk siaran berikutnya untuk edisi hari ini bagi kita nak dapatkan ilmu yang bermanfaat. Jam 10.15 pagi kita ada rancangan Calvin Bertanya, dan selepas tu jam 12.30 hari nanti ada rancangan Islam dan Sains. Okey, dan jom kita sama-sama tingkatkan darjat kebaikan kita kepada Allah dengan kita laksanakan amalan yang sangat mudah ini, iaitu adanya kesabaran, kesederhanaan, kemurahan hati dan mempunyai akhlak yang baik. Setiap hari kita boleh buat kan? Jom sama-sama kita buat dengan mudah. Semoga ganjarannya lebih besar kita dapat. Okey, dan jom kita buka tirai untuk hiburan kita yang pertama ini. Kita ada lagu dari Ustaz Martin, lagunya Teratas. Teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Mata melihat, jiwa merasa, akal berfikir realitinya. Engkau dan aku jauh berbeza, tapi majiznya saling mencinta. Dia yang memberi segalanya, melepasi bayangan kita. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku tiada nama dan harta, juga lagu yang mengungguli carta, tapi aku pasti dia tetap bersama selama hati mengingatinya. Dia yang memberi segalanya, melepasi bayangan imajinasi kita. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah,
hanya aku yang kurang mensyukuri. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Buku Khairah Ummah siri baru akan keluar tidak lama lagi. Khairah Ummah siri 7, Islam and Disruptive Technologies, merupakan rentetan kolokium pelbagai tema yang dianjurkan IKIM. Isu yang akan dibincangkan dalam semua buku siri Khairah Ummah adalah ekonomi Islam, Islamofobia, tadbir urus, kemerosotan akhlak, teknologi yang mengganggu, negara dan masyarakat Islam, pencemaran alam sekitar dan minda Islam. Dapatkan promosi pracetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp 011-5769-5400. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej haji Felda Travel. Agensi berlesen. Hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus. Berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq. Nak teman-temankan anda lagi untuk hari ini. Seperti biasa kita nak bawakan rancangan Kelvin Bertanya dan boleh sama-sama tonton di YouTube IKIM Media juga di Facebook IKIM FM dan kita boleh bawakan sesi soal jawab juga. Boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan kalau ada soalan anda boleh letakkan juga di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey. Untuk itu terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita bersama-sama dengan di talian iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Syafiq. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz Dr. HD? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Terima kasih Dr. HD masih kekal sama-sama kita nak dengarkan perkongsian kan, dan perkongsian ini juga kita nak bawakan soal-soal dari saudara Kelvin Q kita. Baik, jom Doktor kita nak terus bawakan sesi persoalan dari saudara Kelvin Q kita yang dapat bersedia dalam talian kita di sini. Ayo sama-sama kita bawakan saudara Kelvin Q. Silakan Kelvin Q dengan soalannya. Selamat pagi semua. Satu hari kot lagi dijangka bulan puasa bermula pada hari keesokan. Tapi itulah terima kasih juga pada DJ Syafiq dan Dr. HD sebab memberikan saya slot untuk bertanya ni. Kali ni soalan adalah mengenai tentang ibadah sunat. Saya sentiasa dengar, okeylah selain sunat, tapi kali ni ada perkataan ibadah sunat di hadapan. So, saya nak tanya Dr. HD sebenarnya apa itu ibadah sunat? Dan dalam ibadah sunat ni ada berapa jenis sebenarnya? Ada ibadah lain ke tak ataupun praktis dia yang lain ataupun hanya satu saja? Harap Dr. HD dapat menjawab soalan saya kali ni. Wow, Masya Allah, itu dia Dr. HD. Semangat saudara Kelvin Q kita ni. Okey, jom Doktor kita nak bawakan sedikit mukadimah berkaitan dengan ibadah sunat. Ada tak ibadah-ibadah ni, ada berapa jenis ibadah sunat? Kan itu pertanyaan saudara Kelvin Q. Silakan Dr. HD.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita kesempatan dan kita doa semoga kesempatan ini diteruskan ke dalam bulan Ramadan. Dah tak lama dah Kelvin jangka. Kelvin pun sebut dijangkakan. Agak-agak tu. Agak-agak. Jadi hebat Kelvin kan. Agak-agak esok ni puasa. Jadi insya-Allah kita akan dengar pengisytiharan yang akan diisytiharkan pada malam ni. InsyaAllah semoga kita diberikan kesempatan di saat akhir ini untuk masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkatan insyaAllah. Dan terima kasih pada saudara Syafiq. Subhanallah, saya berjumpa banyak kali, masya-Allah, sangat mesra orangnya, subhanallah, hebat. Semoga terus diberikan kehebatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian kepada semua kru IKIM yang menyediakan platform yang terbaik untuk kita mempelajari ilmu-ilmu agama, dan juga iaitu kepada semua pendengar-pendengar setia Radio IKIM, semoga teruskan setia, kekalkan, kerana di Radio IKIM ni banyak info sambil-sambil kita dengar, ada nasyid-nasyid, kita juga akan mendengar mengenai tentang soal jawab dalam agama Islam. Ya, Ustaz. Jadi kembali kepada soalan Kelvin, terima kasih pada Kelvin yang bertanya. Kelvin, subhanallah, saya jumpa ramai orang, dia kata terima kasih Kelvin kerana bertanya soalan-soalan yang bukan saja soalan-soalan itu ada pada Kelvin, tetapi mereka juga tertanya-tanya, kan. Jadi bila mereka tertanya ni, Kelvin tolong tanyakan. Jadi kita punya slot pun Kelvin bertanya. Jadi betul lah dengan apa yang disebutkan. Semoga soalan-soalan Kelvin ni menambah lagi kan kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut mengenai ibadah, kemudian kita dengar pula mengenai sunnah, kemudian kita dengar pula mengenai ibadah sunnah. Sebenarnya apa yang dimaksudkan tentang ibadah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Baik, kalau kita lihat ibadah ni dulu, kita tak kena fokuskan bab ataupun kita kena fokuskan apakah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah ni ialah apabila kita sebut bererti taat. Itu ibadah. Ibadah maksudnya taat, maksudnya patuh, maksudnya merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu ibadah. Maknanya kita hari ini melakukan ibadah, kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita patuh atas perintah Allah. Kita patuh atas segala larangan Allah. Maknanya kita merendahkan diri kita. Sebab tu ada orang yang solat, dia berpuasa, tapi dia tak rendah diri. Dia bangga diri dia, dia rasa riak, dia rasa ujub, dia rasa dirinya hebat. Maknanya ibadah tu tak sebati dalam diri dia. Dia tak buat seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab tu Kelvin, dalam ada satu ayat dalam surah Al-Ma'un, Allah sebutkan mengenai tentang orang yang solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Antaranya mereka ni Allah sebut, celakalah orang yang solat. Antaranya dia ada 5 yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Antaranya mereka ni menunjuk-nunjuk, rasa hebat. Solat ni, mereka solat sepatutnya merendahkan diri. Patutnya mereka ni patuh segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan mereka tak faham apa yang dimaksudkan mengenai ibadah, maka akhirnya mereka tak melaksanakan ibadah itu dengan betul. Sebab tu ibadah kita bukan buat kerana orang. Ibadah kita kerana kita patuh, kerana kita taat, kerana kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut seluruh apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang yang ditetapkan dalam Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Kelvin, itu maksud ibadah saja. Baik, bila kita pergi pada sunnah pula. Tadi ibadah.
Sunnah, kemudian ibadah sunnah apa dia? Jadi ada dua perkataan tu. Bila kita sebut mengenai tentang sunnah pula, sunnah ataupun kita sebut sunat kan? Sunat ni disebutkan oleh para alim ulama kalau dalam segi istilah fiqh. Istilah fiqh Kelvin, ada hukum hakam yang mana dia terbahagi kepada 5. Hukum ni terbahagi kepada 5. Cuma orang kita dia tambah 1 6. Nanti kita tengok apa dia. Yang pertama, hukum wajib. Wajib. Maksudnya, Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat. Siapa-siapa yang tak buat, yu'aqib. Dia akan diberikan, orang kata, satu balasan. Bagi orang yang tak buat benda yang wajib. Contohnya solat, contohnya puasa Ramadan. Itu adalah perkara wajib. Okey. Hukum yang disebut, bila sebut wajib, wajib kita buat, tak boleh kita tinggalkan, siapa tinggalkan berdosa. Hukum yang kedua namanya haram. Haram ni orang yang buat benda haram, contohnya memakan khinzir ataupun mendedahkan aurat, siapa-siapa yang pergi buat benda yang haram maka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat dosa. Orang yang buat wajib tadi dia akan dapat pahala sekiranya dia buat. Dia tinggalkan yang wajib maka dia akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa. Itu wajib. Wajib dia buat. Kalau tak buat maka dia berdosa. Kalau dia buat dapat pahala. Kalau haram ni Kelvin, haram pula kalau seseorang yang buat perkara haram maka dia berdapat dosa. Dia meninggalkan pun dapat pahala. Nampak? Tinggal dapat pahala. Dia cuba jaga diri dia tak berzina, dapat pahala. Kan? Dengan dalam keadaan orang semua dah rasa biasa, tapi dia jaga mata dia, dia jaga tangan dia, dapat pahala. Walaupun dia rasa payah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Kan? Makruh Kelvin, hukumnya makruh. Makruh ni lebih baik kita tinggalkan. Maksudnya lebih baik kita jangan buat. Dia tak sampai ke peringkat haram tadi. Maksudnya kalau kita tinggalkan, kita dapat ganjaran. Kalau kita buat, tak dapat apa-apa. Contohnya, kalau kita makan bawang. Makan bawang, Kelvin, ketika mana kita pergi masjid. Sebab bawang ni boleh menyakiti orang lain dengan bau. Kan? Ataupun bukan saja bawang, ulama' sebut, durian. Kan musim durian, kita makan durian IOI, makan durian king, musang king. Kan? Kemudian dia pergi dekat masjid, dia sendawa. Dia punya bau tu, satu jemaah, satu saf. 2-3 saf. Satu jemaah. Orang sebelah, dia ni mesti makan durian tak ajak aku. Nampak? Jadi dia menyakiti orang lain. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau ditinggalkan, dapat ganjaran di sisi Allah. Yang keempat, namanya mubah. Harus. Harus dilakukan perkara-perkara yang diminta oleh Allah ataupun Nabi SAW. Harus. Kita boleh buat. Yang kelima, hukumnya secara ringkas. Yang kelima, hukumnya sunnah. Ini yang kita kata, Kelvin, hukum yang kelima ni adalah sunnah. Sunnah ni apa? Daripada segi istilah fuqaha, maksudnya kalau kira kita buat, maka kita akan mendapat ganjaran. Kalau kita tinggal, kita tak dapat apa-apa. Dan sunnah ni, dia apabila kita buat ni, daripada segi istilah hadis, orang yang belajar ilmu hadis, iaitu apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ini sunnah Kelvin. Apa sahaja yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, kan, kepada Nabi, sama ada daripada qaulin, daripada perkataan Nabi, au fi'lin, ataupun daripada perbuatan Nabi, ataupun takrir, ataupun daripada apa yang kita faham daripada Nabi SAW, perakuan daripada baginda Rasulullah, maka itu disebut sebagai sunnah. Jadi Kelvin faham di sini, sahabat-sahabat pendengar, bila kita sebut mengenai sunnah, semuanya disandarkan kepada Nabi. Kalau kita kata ni sunnah berpuasa Isnin Khamis, betul ke Nabi puasa? Tengok hadis, cek betul Nabi puasa Isnin Khamis. Baik, itu sunnah. Maksudnya puasa Isnin Khamis sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Okey. Betul ke Nabi menyebut Allahumma ajirni minan nar? Contohnya lepas daripada solat subuh, khususnya subuh dan maghrib, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat hadis, Nabi sebut,
Kan siapa-siapa yang menyebut 7 kali Allahumma ajirni minan nar, maka dilepaskan daripada api neraka. Maka kita sebut dengan sebutan Nabi SAW. Kita doa dengan doa Nabi SAW. Itu sebutan. Maka kita mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Jelas. Jadi sebab itu Kelvin, apa saja yang kita sebut sunnah ni mesti sabit dengan Nabi. Dia tak boleh sabit dengan Dr. HD. Dia tak boleh sabit dengan saudara Syafiq, tak boleh. Dia mesti kepada Nabi SAW. Bila kita sebut ibadah sunnah, Kelvin, ibadah sunnah, ibadah tadi kita buat kerana Allah, patuh atas perintah Allah. Dan bila kita buat sunnah adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila kita gabungkan, maksudnya ibadah yang kita lakukan bukan kita sembah Nabi, tetapi kita sembah Allah dengan mengikut baginda Nabi SAW. Itulah yang disebut ibadah sunnah. Maksudnya ibadah sunnah ni adalah ibadah yang kita patuh, yang kita tunduk, yang kita sujud kepada Allah dengan kita mengikut cara baginda Nabi SAW. Yang mana Nabi ni Allah sebut, Kelvin, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu sayang, kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikut Nabi. Sebab apa? Sebab bila kita ikut Nabi, sebab Nabi ni dia buat semua benda yang Allah sayang. Jadi, bila kita buat apa yang Nabi buat, sudah pasti Allah sebut dalam ayat ni, aku akan cinta kepada kamu, aku akan sayang kepada kamu dengan kamu mengikut apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi jelaslah kepada kita, Kelvin, bahawa bila kita sebut ibadah sunnah ini, ibadah yang kita buat kerana Allah, dan sunnah ni adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cumanya saudara Syafiq, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, suka Ustaz untuk kupaskan. Sebenarnya sunnah kita sebut ni ada berapa jenis? Kan? Ada berapa jenis sebenarnya sunnah ni? Kalau kita buat, ada orang kata ni sunnah yang Nabi suruh kita buat. Maksudnya Nabi suruh kita buat. Ada sunnah yang Nabi kata Nabi buat tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan. Jadi pembahagian sunnah ni sebenarnya bagaimana? Inilah yang kita nak kupaskan dan kita nak jelaskan. Cumanya, Kelvin, sebelum Ustaz nak jelaskan, sebelum kita nak kupaskan mengenai pembahagian sunnah supaya kita ni faham kenapa yang disebut sunnah ni begini, kenapa disebut sunnah ni begini, itu kejap lagi Ustaz akan kupaskan, saya akan kupaskan. Cuma sebenarnya sunnah ni apabila kita buat, sebenarnya dia juga akan memberikan kelebihan kepada mereka yang melakukan, Kelvin. Salah satu contoh. Baik. Terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Kita dengar betul-betul hadis ni, subhanallah. Hadis ni bukan saja beri manfaat, dia akan angkat darjat kita. Dia akan menyebabkan kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yuznibu zanban fayuhsinu tuhur. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Kata Nabi SAW, mana-mana daripada kalangan hamba, iaitu daripada kalangan hamba-hambaku, yang mana mereka melakukan dosa, buat satu benda dosa, ataupun mereka melakukan kesilapan yang Allah Subhanahu wa taala tak redai. Kemudian mereka memperelokkan. Dah buat dosa, mereka menyesal, mereka memperelokkan wuduknya. Maksudnya berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Kata ulama, wuduk dengan sempurna ini adalah wuduk mengikut sunnah baginda Rasulullah. Nabi basuh dengan cara yang tertib, kemudian basuhan Nabi 3 kali, kemudian selepas habis Nabi berdoa. Itu wuduk yang sempurna. Kemudian dia menunaikan solat sunat sebanyak 2 rakaat. Nampak? Yang ini bukan wajib. Dia buat solat sunat 2 rakaat. Ibadah sunnah. Dia buat 2 rakaat. Lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Allahu akbar.
Ini ibadah sunnah Kelvin. Sebab itu kita ikut Nabi ni, sebab Nabi SAW menunjukkan kepada kita laluan bagaimana, cara bagaimana Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Jadi kalau kita ikut Nabi, alhamdulillah, selesai kehidupan dunia kita ni, kita akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan juga akhirat. Kalau tengok pada hadis tadi, betapa besarnya apabila kita buat, walaupun perkara itu sunnah, kan? Kita dah buat dosa, kita berwuduk dengan sempurna, kita solat sunat, kata ulama solat sunat wuduk, maka kata para alim ulama seperti mana dalam hadis, Allah akan ampunkan dosa yang dilakukan. Jadi kalau yang buat dosa-dosa besar, yang buat dosa-dosa yang melebihi daripada batasannya, sebab ada di sana dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar ini perlulah kita bertaubat dengan taubatun nasuha. Taubat yang mana kita tak kembali dah, kita benci dah perbuatan-perbuatan dosa tu. Kemudian kita minta keampunan dengan Allah sungguh-sungguh. Sebab tu kita nak kupaskan pembahagian-pembahagian sunnah ni, Syafiq, supaya kita lebih jelas. Kelvin pun akan faham, oh rupanya sunnah ni kategori dia ini. Kalau nak tahu, tunggu selepas daripada ini. Ya, insyaAllah sama-sama kita nantikan kan Dr. HD. Selepas ni kita akan bincangkan lagi bagaimana pecahan-pecahannya untuk ibadah sunat ini. Dan itulah kalau kita di awal ni kita fikir-fikir, kita tengok-tengok balik apa yang kita cinta kepada Nabi buat. InsyaAllah itulah sebenarnya apa yang Allah suruh, sama-sama kita ikut model di situ. Baik, kita nak berehat seketika. Dr. HD kekal dekat talian. Para pendengar pun teruskan like, komen, sharekan lagi, okey, untuk kita nak sama-sama bincangkan dalam tajuk kita hari ini, ibadah sunat, yang mana soalan yang ditanyakan oleh saudara Kelvin Q. Kita akan kembali selepas ini, okey? Dan jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Mafhumnya, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dimustajabkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memustajabkan doa dari hati yang leka dan lalai. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa 'adzabin nar, wa min fitnatil qabri wa 'adzabil qabri, wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari fitnah neraka dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari fitnah kubur dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari kejahatan fitnah kekayaan dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan fitnah Al-Masihud Dajjal. Allahumma ghsil khatayaya bima'is salji wal baradi wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma basuhilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Murnikanlah hatiku dari segala kesalahan seperti mana engkau membersih kain putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antaraku dengan kesalahan seperti mana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat malas. Aku berlindung denganmu dari menjadi tua pikun, dan aku berlindung denganmu dari dosa dan hukuman. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Di pandangan mata dalam
mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih teman-temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Kelvin Bertanya, kan? Dan untuk itu juga kita dah pun dengarkan soalan dari saudara Kelvin sebentar tadi. Di awalnya Kelvin bertanya berkaitan ibadah sunat ni macam mana, apa yang ada dalam ibadah sunat ini dan berapa banyak jenis pecahan-pecahan ibadah sunat ni. Kan, Alhamdulillah kita dapat dah awal tadi berkaitan dengan takrifan macam mana ibadah sunat ini dari tetamu kita, iaitu yang menjawab soalan Kelvin, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, juga kita panggil Ustaz Dr. HD. Okey, sambil-sambil tu kita tinjau-tinjau juga Dr. HD di ruangan komen kita. Ada sahabat kita titipkan kembali, sunat itu jika sayangkan Allah ikuti dan contohilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu daripada komen Puan Sarifah Kasim. Beliau juga ada katakan antara ibadah sunat ni seperti wuduk. Wuduklah dengan sempurna, ikut cara Nabi, cara Rasulullah SAW berwuduk, dan kita dapat kasih sayang Allah, bahagia dunia dan juga akhirat. Terima kasih yang dah pun mula komen dekat sini, like, okey, dan share banyak-banyak untuk kita berikan lagi manfaat. Baik doktor, jom kita teruskan lagi doktor tentang ibadah sunat, bagaimana pecahan-pecahannya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, dan kepada Kelvin yang menantikan jawapan sebenarnya ibadah sunat ni berapa banyak. Kan? Jadi bila kita sebut apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, sudah pasti sandar kepada Nabi itu begitu banyak. Sama ada daripada semua percakapan baginda Rasulullah, semua perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perakuan takrir, perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup banyak. Cumanya ulama berikan beberapa kategori supaya kita faham mengenai tentang sunnah ini. Khususnya bila nak sampai dalam bulan Ramadan ni, kita dah tahu dah apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasulullah, maka kita akan buat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para alim ulama, sunnah ini terbahagi kepada 3. Yang pertama disebut sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kelvin tanya, apa pula Ustaz muakkadah ni? Kan? Kejap lagi kita akan jelaskan. Yang kedua, kategori yang kedua adalah sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Yang ketiga disebut sunnah zawaid. Sunnah zawaid. Ni semua Kelvin bahasa Arab. Kan semuanya dalam bahasa Arab. Baik. Sunnah muakkadah ni apa maksud dia? Adalah sunnah yang dituntut dilakukan. Sunnah yang dituntut. Ni maksud sunnah muakkadah Kelvin. Sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut dilakukan, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkannya. Jelas. Saya ulang sekali lagi. Sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut dilakukan dan jarang sekali Nabi SAW meninggalkannya. Contohnya apa? Contohnya seperti solat duha. Solat duha. Contohnya lagi seperti solat witir. Nabi tak pernah tinggalkan solat witir. Setiap malam Nabi buat. Setiap malam Nabi buat. Contohnya solat sunat rawatib. Kan? Solat sunat rawatib. Sebab tu ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, ni kita syarah yang muakkadah dulu. Dia kata, Ustaz, sebenarnya solat sunat rawatib ni, bila kita sebut solat sunat rawatib, sebenarnya solat sebelum dan selepas daripada fardu ni, berapa yang disyariatkan? Baik, dia ada kepada 2 kategori. Satu kategori yang disebut sebagai sunnah yang Nabi sentiasa buat, seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana Ibnu Umar menyebutkan sunat rawatib yang dilakukan oleh Nabi ada 10. Maksudnya 10 ni Nabi selalu buat, Nabi sentiasa buat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya Kelvin, solat subuh tu wajib Kelvin. Sebelum subuh, masuk azan subuh, dia kena masuk azan subuh. Masuk azan subuh, sebelum nak solat fardu subuh, dia ada solat sunat sebelum subuh, 2 rakaat.
Kan Nabi sebut inilah orang yang paling kaya, ganjarannya seisi dunia. Okey, itu solat sunat sebelum subuh. Kemudian itu dah 2. Kemudian 2 lagi solat sunat yang disebutkan adalah sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Dan 4. 2 lagi solat sunat selepas zuhur. Selepas zuhur dah 6. Okey. Kemudian 2 lagi solat sunat 2 rakaat sebelum asar. Macam tadilah masuk waktu asar, sebelum fardu asar 2 rakaat. Okey, dah 8. Kan? Kemudian kata ulama lagi solat sunat 2 rakaat lepas maghrib dah 10. Ada ulama menambahkan 2 rakaat selepas isyak jadi 12. Baik, ulama berbeza. Ada kata 12, ada kata 10. Tapi dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini tadi, Ibnu Umar dia kata ada 10. Ibnu Umar kata ada 10. 10 ni seperti mana yang disebutkan, dia tolak iaitu selepas dia tolak adalah sebelum asar 2 rakaat. Maksudnya seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ni solat sunat yang dituntut yang Nabi buat, yang sentiasa Nabi buat. Kata Ibnu Umar, aku telah menghafal, menjaga daripada Nabi SAW tentang 10 rakaat solat sunat, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, maksudnya dah 4 rakaat dah, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, 2 rakaat selepas solat maghrib, kan? Kemudian 2 rakaat selepas solat isyak, kemudian 2 rakaat sebelum daripada subuh. Maknanya 10. Kata Ibnu Umar, 10 ini yang sentiasa Nabi buat. Jadi ada orang tanya, Ustaz, solat sunat selepas sebelum daripada asar yang kita buat 2 rakaat, selepas tak boleh. Sebelum ni, sebelum. Kan? Ada pula yang sebut, Ustaz, solat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi dia masuk kategori mana? Kategori ghairu muakkad, yang Nabi buat tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan. Sebab itu dia beza, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar. Dia ada kategori yang muakkadah, iaitu yang sentiasa Nabi buat. Nabi buat 10 itu kata Ibnu Umar, sabit. Dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut ini adalah sunnah muakkadah yang kalau boleh kita jangan tinggalkan, kita buat. Bila seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum daripada subuh, 2 rakaat sebelum daripada zuhur, 2 rakaat selepas daripada zuhur. Asar tak disebut. Itu dia, kalau nak buat asar dia sebut Nabi buat juga tapi kadang-kadang Nabi tinggal. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Maknanya 10 rakaat ini Nabi tak pernah tinggal, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik, kategori yang kedua disebut sunnah ghairul muakkadah. Sunnah juga yang disebutkan seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia sunnah juga. Cumanya sunnah ini tadi dia dibuat oleh Nabi SAW, tapi Nabi kadang-kadang Nabi tinggal. Nabi tak buat sentiasa selalu. Jadi jelas. Contohnya macam tadilah. Contoh kalau kita sebut tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Kita buat 2 je kan. Kita minta 2 tapi tiba-tiba ada orang nak buat 4 rakaat. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Sebab tu ada orang ramai tanya Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, Ustaz, saya dengar daripada Ustaz ni kata 2 rakaat. Saya dengar daripada Ustaz ni 4 rakaat. Baik, kita pecah kan. Kalau kita buat sunat muakkadah, maksudnya sunat yang Nabi sentiasa buat 10. Tapi kalau rajin, orang ni subhanallah rajin nak sembahyang sunat, buatlah 4, tak ada masalah. Sebab fadilat dia ada juga. Ada juga. 4 rakaat sebelum asar. Tadi asar, kita tak dengar pun daripada Ibnu Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata 2 rakaat. Kan? Walaupun ada ulama Syafi'i kata 2 rakaat sebelum daripada asar. Jadi kita hari ni nak buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ada fadilatnya, maka tidak jadi masalah. Sebab kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Itu yang dimaksudkan sunnah ghairul muakkadah. Sunnah yang mana yang Nabi buat tapi ada kalanya Nabi tinggalkan. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Baik.
Itu dua kategori dah, Kelvin. Satu, sunnah yang sentiasa Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal, disebut sunnah muakkadah. Yang kedua pembahagian, sunnah yang Nabi buat juga, tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan, disebut sunnah ghairul muakkadah. Yang ketiga, kategorinya adalah sunnah zawaid, sunnah tambahan. Sunnah tambahan, iaitu dia menyempurnakan amalan seseorang Muslim. Itu disebut sunnah zawaid, kan? Iaitu sunnah tambah. Dia berkaitan tentang cara hidup baginda Nabi SAW. Bagaimana cara hidup Nabi SAW? Contohnya cara makan baginda Rasulullah. Kan? Kita makan dengan tangan kanan, makan dalam keadaan duduk, kan? Cara berjalan Nabi SAW. Kemudian cara tidur Nabi SAW, kita tidur terbongkang. Kadang-kadang letih sangat. Kan seharian di ikim, contohnya, balik-balik letak kepala, lena terus. Dah tak tahu dah apa berlaku, gempa bumi ke, kan? Apa berlaku dah tak. Jadi balik-balik terus tidur. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, tidur dengan lambung kanan, sebelum nak tidur berwuduk dulu, baca doa dulu, kemudian tidur lambung kanan. Itu cara yang disebut sebagai sunnah zawaid. Sunnah juga, siapa buat dapat pahala juga, dapat kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Cumanya itu sunnah tambahan. Sunnah tambahan untuk menyempurnakan hidup. Kan alangkah bagusnya kalau kita hidup kita semua kita buat seperti mana sunnah baginda Nabi. Cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi, cara bagaimana Nabi SAW bersama dengan ahli keluarga. Sebab itu indahnya hidup dengan sunnah baginda Nabi SAW. Boleh buat satu kitab namanya, kan? Indahnya hidup bersama sunnah baginda Rasulullah. Di sana ada fadilat, di sana ada kelebihan. Jadi kalau kita boleh ikut, fattabi'uni yuhibbukumullah. Dapat ikut Nabi, jadikan Nabi ni sebagai kita punya kita punya qudwah, kita punya ikutan, sempurna kehidupan kita insya-Allah. Jadi sebab itu sunnah ni ada 3 yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi Kelvin, apa yang kita faham dalam yang disampaikan oleh para alim ulama, sebenarnya sunnah ini apa saja yang kita ikut Nabi SAW, maka sudah pasti kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Dan sunnah ni dibahagikan pula Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, yang mana sunnah yang Nabi sentiasa Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal. Antara yang paling penting adalah solat sunat witir. Nabi tak pernah tinggal. Nabi sebut kepada sahabat, kan Nabi kata jangan kamu tinggal. Antaranya yang disebut kepada Abu Hurairah, jangan kamu tinggal 3 perkara. Yang pertama, jangan kamu tinggal solat duha. Jadi solat duha Nabi sentiasa buat. Yang kedua, jangan kamu tinggal solat witir. Yang ketiga, jangan kamu tinggal puasa disebut sebagai puasa putih. Kan 13, 14, 15 kalender Islam. Jadi itu adalah sunnah yang Nabi sebut kepada sahabat, jangan tinggal, tipu-tipu takkan Nabi tinggal, Nabi buat. Maknanya kata ulama, Nabi sentiasa buat. Adapun sunnah yang kedua, kategori itu yang kedua, sunnah juga tapi ada kalanya Nabi tinggalkan. Okey. Kemudian yang kita dah bahaskan tadi, yang ketiga adalah kehidupan, cara hidup baginda Nabi SAW. Kalau kita ikut, maka sudah pasti kehidupan kita akan jadi lebih baik dan jadi lebih sempurna. Ada juga Kelvin, sebelum kita nak mengakhiri kan perbahasan kita ataupun persoalan yang Kelvin tanya tadi, bila kita sebut apakah amalan-amalan sunnah, sebab Kelvin nak sebut amalan sunnah ni cukup banyak. Sebab bila dah sebut tentang kehidupan Rasulullah, daripada Nabi SAW dilantik menjadi Rasul ketika mana umur baginda Rasulullah 40 tahun, hinggalah wafat baginda Nabi SAW, sudah pasti cukup banyak sunnah yang Nabi SAW tinggalkan. Sebab tu Kelvin, umat Islam tak pernah lupa baginda Rasulullah. Sebab apa? Kerana kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah. Kan ni simpan janggut. Ni Kelvin, sunnah baginda Nabi SAW. Nabi sebut simpan janggut dan orang kata cukur ataupun kita kurangkan misai kita. Itu sunnah. Jadi mana mungkin kita boleh melupai baginda Rasulullah kerana kehidupan kita penuh dengan sunnah baginda Nabi SAW. Dan antara sunnah Nabi ketika mana masuk bulan Ramadan.
Ni nak masuk bulan Ramadan ni, esok ni, kata Kelvin esok. Dijangkanya esok, Syafiq. Dijangkanya esok, Kelvin. Jadi yang pertama, antara sunnah baginda Rasulullah, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, yang pertama, lewatkan sahur. Jangan pandai-pandai, Ustaz, saya sahur pukul 10 malam. Maksudnya, kejap lagi lepak dekat kedai mamak lepas tarawih, kita niat sahur. Itu tidak dinamakan sahur. Sahur ini mesti lewat, nama pun sahur. Kan sahur ni mesti melepasi daripada 2/3 malam, kata para alim ulama. Jadi, sahur, nombor 1. Lewatkan sahur, tak apa, walaupun segelas minuman, tak apa. Malas macam mana pun, ambillah minum, kita minum, niat sahur kerana di sana ada keberkatan. Baik. Yang kedua, kata para alim ulama, iaitu menyegerakan berbuka puasa. Nak berbuka tu, jangan time orang dah azan, barulah nak berdoa, barulah nak sibuk mana pisang, mana kurma, mana apam balik, contohnya, mana mutabak, jangan sibuk. Waktu berbuka, azan je dengar, pastikan azan masuk. Jangan Tok Bilal test mic pula. Kan? Dia test mic pula, Allah, kita ingat dah azan, kita pun balun kurma. Jadi, Tok Bilal tolong bantu. Kalau dah azan, teruskan azan, orang boleh berbuka puasa dengan segera. Itu sunnah Nabi. Jadi Ustaz, bila kita nak kena doa 10 minit, 15 minit, 20 minit sebelum azan maghrib. Itu waktu doa yang mustajab, kata ulama. Baik, yang ketiga adalah kita kena usahakan untuk melakukan solat sunnah. Antaranya tarawih. Tarawih ni special ada dalam bulan Ramadan je. Di luar bulan Ramadan, tidak ada. Jadi gunakan kesempatan, buatlah solat tarawih, tak kiralah berapa rakaat. 8 rakaat. Buat, nak solat 21 rakaat ke, 23 ke, lebih daripada tu, silakan. Yang penting kita buat, seperti mana kata para alim ulama, kita usaha untuk jaga solat sunat tarawih kita. Jangan awal-awal je penuh sampai ke belakang masjid. Kan? Itu 10 hari yang terawal. Masuk 10 pertengahan, tengok dah tengah separuh dah makmum. Kan? 10 yang terakhir tinggal Tok Imam, Tok Bilal, satu sah je. Jadi, kita penuh-penuhkanlah masjid kerana kita tahu kalau sebelum daripada ni kita susah nak pergi masjid disebabkan pandemik COVID, kan? Kemudian solat pun jarak-jarak. Jadi Alhamdulillah kita dah boleh solat berjemaah. Kita gunakan kesempatan yang ada. Semoga Allah merahmati dan meredai. Dan lakukanlah zikir-zikir, bacaan Quran. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan sedikit Saudara Syafiq, saya minta waktu untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat Radio Hakim. Terima kasih kerana sentiasa mengikuti rancangan Tanyalah Kelvin bertanya, kan? Dalam program kita ni, semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan kepada kita terbaik. Dan saya mohon maaf sekiranya ada tersalah dalam perkataan-perkataan yang mungkin tak sedap didengar, ada kesilapan. Kita sebagai hamba Allah, maka kita saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik untuk kita dan untuk semua, insya-Allah. Dan jangan lupa sentiasalah berdoa kepada Allah, khususnya pada waktu-waktu yang disebutkan sebagai doa mustajab. Antaranya pada waktu sahur, minta keampunan Allah, minta doa kepada Allah. Kemudian sebelum berbuka puasa, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Dan 2/3 malam. Doa, bangunlah, usahalah. Sebab Saudara Syafiq, dalam hadis, wasuffidat asyayatin, syaitan ini dibelenggu, dia tak boleh kacau. Jadi gunakan kesempatan ini untuk perbaiki diri kita yang lemah. Jadi kalau syaitan tak ganggu, tiba-tiba dia buat pekerjaan syaitan. Syaitan tak ganggu dah, syaitan dia tak kacau dah. Tapi tiba-tiba ada lagi geng plastik hitam. Kan, jenis yang tak nak puasa, yang maki orang. Sebab tu syaitan pun sebenarnya, Kelvin, dia pun pelik. Siapa sebenarnya syaitan, aku ke dia? Aku tak ganggu dah, tiba-tiba dia boleh buat. Jadi sebab tu kita ubah diri kita sama-sama. Saya yang bercakap pun ubah, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, sama-sama kita doakan kebaikan bersama. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik.
Terima kasih kepada Kelvin yang sentiasa bertanya. Jangan lupa datang ke bazar Kelvin kerana makanan cukup banyak. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dr. HD atas